bangunan profesional berterusan ni kita jadikan sebagai PLC. Sebelum tu kalau cikgu-cikgu ada buat apa-apa perbincangan, cikgu kena update dalam SPL KPM. Kita ada bahagian PLC Cikgu Hafiza Cikgu Hafiza ada kat dalam? Dalam talian. Hello? Dengar tak? Hello? Hello? Dengar tak dalam talian? Cikgu Hafiza ada tak? Tak ada sebenarnya kalau dalam SPL KPM tu dia ada dua benda yang kita boleh update. Satu, bimbingan dan pementoran. Bimbingan tu pun kita boleh update sendiri ikut kalau cikgu yang buat bimbingan lah, terutama ketua panitia. Dalam program TS25, kita TS25 ni dah apa ni? Dah bukan diberhentikan, dia ditangguhkan dulu, nanti dia sambung balik lah. Saya tak tahu bila sambung. Setakat ni semua kursus berkaitan TS25 ditangguhkan dulu. Tapi nanti sekolah kita tetap TS25 bukan digugurkan. Tetap TS25 tapi ditangguhkan dulu. Dalam TS25 tu antara eviden yang dia nak tengok nanti adalah berkaitan PLC. Jadi dia nak tengok kalau dari segi analisa data tu kita kena tunjukkan yang dalam SPL KPM tu berlaku lah. Dan juga bimbingan dan pementoran. Bimbingan dan pementoran tu memang ada dalam dari segi pengurusan ataupun pengurusan sekolah TS25 ni lah. Jadi cikgu kena biasa-biasakan lah, terutama yang menjadi yang memegang tanggungjawab sebagai MLT, Media Leader Team, Media Leader Team dan SLT lah, GPK. Jadi kena buka-buka lah macam mana nak isi. Rasanya baru ni siapa tanya saya? Cikgu Masailah. Cikgu Masailah ada dalam talian? Saya tak ada respon ni. Saya takut suara saya tak dengar ni. Halo? Dengar. Dengar. Hello, dengar. Jadi saya sebut nama-nama cikgu ni ada tak dalam talian ni? Tak ada? Itulah tak ada respon tu tapi dengar jelas. Okey. Saya ada. Cikgu Masailah ada buat tak isi bimbingan dan pementoran tu dalam SPL KPM? Tak ada? Sebab saya ada isi itu, jadi ada bahagian part-part yang kita kena isi lah. Jadi sebenarnya dari segi dokumen, kalau dia manual pun kena buat. Kena ada satu macam buku, kita panggil buku apa ni? Catatan harian kita lah kalau buat bimbingan dan pementoran tu. Jadi benda tu kena transfer juga dalam SPL KPM sebagai bukti lah. Ini cerita akan datang, tapi saya nak benda ni kalau boleh cikgu kena familiar mula daripada sekarang. Sebab kita akan 3 tahun akan datang akan ada rombongan lah daripada Jemaah Nazir. Dia akan tengok dari segi pengurusan TS25 Puan Azhar Selamat. Ya, 3 tahun dia akan datang. Selamat Manalah tahu sambung kerajaan dia, polisi kerajaan dia tak tentu. Mana dia tahu dia kata tak boleh pencen awal ke apa ke. Tak kira. Okey, jadi saya rasa kita boleh mulalah pukul 11.30 ni. Itu sedikit maklumat yang luar lah. Lupa lagi satu perkara. Satu lagi yang terkini yang baru-baru ni kita dapat ialah tentang ISP. Kalau perasan dalam grup Telegram tu, ISP instrumen standard penarafan. ISP penarafan kebat. Dia ada 3 benda yang kena buat. Lepas ni mungkin saya nak ambil masa cikgu bukan hari ni lah. Saya akan bincang dengan GPK yang berkaitan. Dia ada 3 yang dilihat sebagai sepatutnya dia nak kita hantar ataupun dia datang memantau, iaitu berkaitan ISP instrumen standard penarafan kebat ni. Dia ada 3. Untuk yang pertama pengurusan sekolah, iaitu dari segi kepimpinan. Yang kedua dari segi PDP. Cikgu siapa ni? Cikgu siapa yang urus PDP? Saya pun dah lupa dah tu. Cikgu Mastura. Cikgu Mastura kena lihat lah benda ni melibatkan instrumen ISP kebat dalam PDP. Dan satu lagi di bawah KOKO. Jadi Cikgu Nordi dengan Cikgu Asri kena lihat lah, nanti tanya Cikgu Zul, dia ada instrumen tu. Dan markah dia tak boleh kurang daripada 65. Sebab bila saya baca panduan tu, markah skor kita tu tak boleh bagi bawah 65. Sebab kalau tak boleh bagi tu adalah sebab dia kena bagi justifikasi yang jelas. Okey, ni Cikgu Fatin ada buat recording tak?
untuk ni? Dah rekod dah. Okey, senang. Nanti cikgu apa ni sebelah sini tolong catat untuk apa ni sebagai PLC ya. Okey, kita mulakan. Jadi sebelum kita mulakan, kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam taklimat pemantapan PDPR. Sebenarnya taklimat ini PPD baru sampaikan kepada guru besar pada 8 hari bulan 7 yang lepas. Tapi saya yang hadir waktu itu, guru besar ada komitmen lain iaitu mesyuarat Tuan Guru Besar dia. Jadi saya halukan Tuan Guru Besar, rakan-rakan JPK Puan Azhar dan rakan-rakan cikgu sekalian. Jadi taklimatnya 8 bulan 7. Jadi pada 11 bulan 7 ada lagi taklimat melibatkan SPPDR. Online pengisian pelaporan PDPR tu, KPM tu oleh Cik Uthman, melibatkan apa ni? Ada tapak barulah dalam tu iaitu kehadiran murid. Nanti saya akan jelaskan dalam PowerPoint saya. Okey, jadi saya terus pada PowerPoint aja cikgu ya. Kalau tak nampak tolong maklum. Kalau tak dengar suara tolong cikgu buka mic beritahu tak dengar Respon ya. Jangan saya shock sendiri ya. Okey, ni nampak paparan ya? Nampak tak? Sebab saya tak nampak muka cikgu ni. Paparan tak nampak. Tak nampak? Nampak. Nampak. Pembangunan profesional berterusan. Okey, nampak. Pemantauan. Okey. Jadi pemantapan PDPR ni tajuklah. Betul, nampak. Okey, jadi untuk yang ni sebenarnya saya minta maaf lah. Saya memang ambil masa sikit sebab saya nak dapat respon beberapa cikgu yang ada masalah tentang PDP ni. Jadi benda ni kita dah sampai ke fasa ketiga. Fasa ketiga untuk PDPR ni lah. Jadi kalau kita lihat punca kuasa dia masih kita pakai punca kuasa yang sebelum ni lah, yang latest ni pada 2 Februari. Ada lagi lah surat-surat lain tapi yang ni dia highlightkan iaitu surat 2 Februari 2021 ni, iaitu surat berkaitan pemakluman berhubung manual pengajaran dan pembelajaran di rumah versi 2 dan panduan pelaksanaan jadual waktu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi sebelum ni kita pun dah taklimat tentang pelaksanaan jadual waktu ni yang asasnya dengan perkeliling 2000 berapa tu yang KKXR tu kita rujuk kat situ dan kita pindah pada jadual PDPR yang ada jadual PDP dan jadual tutorial. Rasa cikgu kalau saya tanya cikgu mungkin dah faham lah jadual PDP tu macam mana, jadual tutorial macam mana ataupun nak kena jelaskan semula saya rasa jadual PDP tu cikgu maklum bahawa jadual yang kita buat, yang kita bagi kerja yang mengikut jadual yang kita bagi pada murid itulah iaitu 1 hari 2 mata pelajaran lah. Betul kan? Macam contohnya hari ini ada sejarah moral dan pendidikan Islam RBT. Kalau jadual PDP, jadual tutorial tu yang kalau tengok warna color kuning tu, tutorial tu kerja-kerja kita sebelum, kerja-kerja selepas, maksudnya kita connection dengan murid kita maklum balas kerja hasil kerja, menyemak dan sebagainya lah. Sebenarnya kerja buat yang tu saya rasa memang rutin kita buat tu sebenarnya tak berjadual sangat. Bila-bila masa kita boleh buat tapi dia nak juga kita masuk dalam jadual PDPR ni Jadi dia ada punca kuasa. Jadi kita buat ni kena rujuk punca kuasa. Ni salah satu lagi punca kuasa iaitu manual ni. Cikgu semak lah dalam Telegram tu. Bahan ni saya dah buat naik. Kalau tak ada cikgu muat turun sendiri dekat Sesawang ni, Kementerian Pendidikan ni ada kat sini Kat sini ada contoh-contoh bahan-bahan, contohnya projek, kita nak buat projek macam mana, kita nak bagi dia ada kaedah kalau kita nak bagi tugasan murid untuk kita nilai dalam PBD tu melalui projek macam mana kaedahnya. Dia jelas kat situ. Walaupun PDPR ni fleksibel, dia ada tema-tema yang perlu kita ikuti Cikgu kalau nak respon terus Saya ni sebab tak nampak muka cikgu Kalau cikgu pakat keluar pun tinggal saya seorang dengan Fatin dengan cikgu sebelah sini pun saya tak tahu ni Tapi cikgu Fatin dengan cikgu sebelah sini pantau Cikgu sebelah sini ambil kehadiran supaya kita dapat lihatlah nanti siapa yang ada dan tak ada
Okey. Ini seterusnya jadual waktu PDPR yang kita bagi hari tu. Saya flashback balik lah. Cikgu Syahira ada kat dalam? Cikgu Syahira Azizi. Ada? Ada. Okey, terima kasih Cikgu Syahira. Dah bincang dengan Cikgu Rukman pasal jadual dah nanti sebab saya tadi bincang dengan Cikgu Rukman untuk jadual ni Cikgu Saliha dah berpindah dan pada Ogos 26. Dah bincang dengan Cikgu Rukman dah. 26 tu kita baru kita akan keluar lagi seorang lah cikgu ya. Cikgu Ustazah Nur Hashimah. Jadi untuk sementara ni kita gunakan jadual interim ya. Jadual sekolah pun dah ada interim ya. Dulu Perdana Menteri interim. Kita gunakan jadual interim. Buat sementara ni jadi yang interim tu saya harap yang pertama berbincang dengan panitia lah. Dan untuk akan datang macam cikgu apa ni yang akan bersalin akan datang ni cikgu apa ni? Azliza ya. Ya, bulan 8 ya, kemungkinan bersalin bulan 8 ni. Jadi saya peringkat kita, pentadbiran kita akan buat permohonan KJSK. Guru KJSK, guru Mestek tu. Macam cikgu siapa ni, cikgu Iliana dan cikgu siapa ni yang petang tu KJSK ya. Jadi mereka KJSK ni kita akan mohon walaupun dalam PDPR ni mereka kena melaksanakan jugalah tugas-tugasan yang cikgu yang diganti tu. Tetapi kalau tak ada, ni kalau isunya tak ada sebab kalau bersekolah kita akan buat apa ni? Relief. Jadi kalau tak ada, saya berharap ada panitia yang terlibat bagi cikgu yang bercuti bersalin ni dapat menyusunlah siapa yang menggantikannya, siapa yang menguruskan PDP-nya ataupun buat secara kolaboratif ke apa, terpulang pada panitia. Saya bagi autoriti penuh pada panitia yang terlibat. Macam mana tu termasuklah tugasan dalam e-Prima. Sebenarnya kalau dalam e-Prima tu untuk cikgu tu sendiri dia boleh tulis apa ni? Cuti bersalin. Hak lain-lain tu. Yang PDP yang lain-lain tu dia boleh tulis cuti bersalin. Dan cikgu yang menggantikan tu boleh masuk dekat catatan relief. Tapi kalau cikgu tu nak ambil alih terus nak isi yang pelaporan biasa tu pun tak ada masalah. Atau pulang. Tapi jangan sampai tak buat. Maksudnya kalau dia cuti bersalin tu dia boleh tulis tarikh dia hingga berapa lah. Kalau tak buat nanti dia akan kosong lah dari segi tarikh-tarikh tu sebab kita dah set. Okey, ada nak tanya tentang tu? Tu selit. Tapi kalau yang merujuk pada jadual PDPR ini, macam cikgu saya beritahu tadilah, yang hijau itulah pelaksanaan PDP, yang kuning itu adalah tutorial. Dan tutorial ni sebenarnya fleksibel lah. Andai kata cikgu nak buat secara Google Meet ke yang waktu tutorial itu tak ada masalah. Cuma kena pastikan tiada pertindanan antara subjek lain. Kalau ada pertindanan, kena bincang awal. Contoh hari ni sejarah mula pukul 10. Andai kata ada subjek lain nak masuk kat situ subjek lain nak masuk itu untuk sesi pagi lah. Sesi pagi kan, 456. Kena bincang awal lah supaya tiada isu dekat pelajar lah. Yang di-highlightkan oleh PPD baru ni lah. Dan jadual itu sebenarnya kalau ikut jadual yang kita bagi ni merujuk pada jadual sebenar lah jumlah waktu dia. Dia ada perkiraan waktu dia. Antara PDP dicampur dengan waktu tutorial. Ada nak tanya tentang ni? Ni tak berubah, yang ni kekal. Cuma selepas ini jika berubah mengajar, jadi cikgu kena alert lah. Kalau lepas ini mungkin sesi petang mungkin berubah lah sebab cikgu Alia dia akan ganti dengan cikgu lain. Jadi ajar BI tu jadi kena alert dengan hari-hari yang terlibat lah. Kalau sebelum ni tak pernah ngajar BI kan, kena ngajar BI. Jadi kena alert dekat jadual tu. Bulan petang akan ada perubahan jadual lah sikit. Okey, betul Puan Azhar. Nanti kena war-warkan lah dalam grup kelas siapa guru yang ganti. Kadang parent dia mungkin dia akan nak tahu jugalah siapa dan sebagainya. Untuk grup tu nak buka grup baru ke nak pakai grup lama Telegram ke tutup ulang. Itu atas kebijaksanaan cikgu yang mengganti cikgu yang berpindah ni lah. Sesi petang nanti naik lepas cuti seminggu ni akan ada jadual baru lah insyaAllah. Okey. Ada lagi Puan Azhar? Tak, itu je ada beberapa perubahan. Contoh Cikgu Syarin akan menggantikan Cikgu Nurul Syazina sebagai guru kelas 2 amanah. Okey, tahniah Cikgu Syarin ya. Dia dapat tambah tu sebenarnya bertambah lagi tu.
tambah lagi apa ni, jasa kita ada Keberhasilan. keberhasilan. Sebenarnya untung tu. Jangan kata rugi ya, untung. Okey, jadi yang untuk sesi pagi nanti saya akan maklumkan buat sementara ni, sebab dalam saya kalau boleh kita buat Cikgu Rukman dengan Cikgu Syaira ni untuk jadual ni kita janganlah dalam masa terdekat ni terpaksa berubah oleh kerana bulan 8 dan bulan 7 ni. Jadi cadangan saya seperti saya maklum pada Cikgu Rukman tadi, kita interimkan jadual sementara, tapi jadual sementara tu lebih kepada pengurusan daripada panitia dulu kita tengok. Kalau tak dapat nanti kita tengok baliklah macam mana. Sebab kita sekarang mula 20, kalau ikut 26 tu masih lagi cikgu yang bertukar tu melaksanakan tugasnya. Bermula 27 telah kuat kuasa surat, baru dia dah tak menjalankan tugas. Tapi 26 tu kita dah naik sekolah kan, satu hari tu. Tapi walau macam mana pun boleh bincang dalam grup penantian masing-masing. Jangan sampai hari tu tak ada kelas lah yang berkenaan ya. Okey. Ini saya nak highlightkan 3 fasa PDPR ni. Sebenarnya kita melalui, dah lalu fasa 1, fasa 2. Fasa 1 tu yang awal-awal itu ya, yang mula-mula itu ya, macam-macam yang masa kita mula nak belajar macam mana nak masuk apa, Google Meet lah, Google Classroom macam mana dan sebagainya dengan apa ni, account apa, email MOE lah, D5 dan sebagainya. Untuk ni saya nak kena pasti, ada lagi tak yang tak dapat akaun kekal bagi cikgu baru? Ada tak cikgu baru yang baru posting ni yang belum? Rasanya semua dah dapat. Cikgu Anom dah dapat Anom? Ada tak kat dalam talian? Cikgu Syarin? Tak ada respon ni? Halo? Dapat. Dapat ya? Saya rasa tak ada masalah ya. Saya rasa dah boleh guna. Akaun temporary tu tak apalah, bagi semula pulang balik kat sekolah kat Cikgu Amir dan gunakanlah. Sebab apa-apa pun data sekarang ni bila mainkan data kementerian boleh akses terus. Cikgu tak boleh abaikan email tu, sama pula dengan murid. Saya pun dah bincang dengan Cikgu Amir semalam untuk akan datang dari segi pemantapan penggunaan email MOE ni di kalangan murid. Masih lagi yang murid ni tak tahu nak guna, nak masuk, nak tekan apa, nak join Google Meet dan sebagainya, nak turn in, nak hantar turn in tugasan dalam Google Classroom dan sebagainya. Benda tu sepatutnya dah jadi familiar bagi murid-murid yang boleh akses. Ini cerita murid yang boleh akses ya. Boleh akses yang ada data internet dan ada peranti dan sebagainya. Mereka sepatutnya dah tak ada isu tentang ni, sebab email ini kekal sampai mereka pergi universiti, dia akan bawa sekolah menengah dan seterusnya. Untuk akan datang ni dalam perancangan lah, mungkin Cikgu Amir dan rakan-rakan yang jaga bahagian ni ICT, mungkin ada Google Meet dengan parent pula. Jadi cikgu guru kelas nanti kena war-warkan bagaimana nak jalankan, dia kena join Google Meet tu, Cikgu Amir akan bagi talk ataupun siapa saja akan bagi talk berkaitan penggunaan ni secara maya. Okey, lanjutan daripada talk tu, kalau masih ada yang tak faham, saya pun dah bincang dengan Puan Ros tadi, sebab Puan Ros ni dia mengawal dari segi pengurusan kehadiran guru-guru dan staf ke sekolah. Sebab dia nak kena kawal, sebab kita masih lagi tertakluk dengan MKN ya, iaitu peraturan ya, MKN yang keluarkan, tak boleh suka hati datang. Datang dah ada sebab dan sebagainya lah, ada prosedurnya. Jadi selanjutan daripada Google Meet ya, mungkin ada parent masih tak jelas ke apa, nak real live, nak jumpa macam mana, nak tunjuk depan kita, mungkin Puan Hafsah dengan Cikgu Amir ataupun beberapa rakan boleh hadir ke sekolah dengan membuat temu janji. Mana parent yang tak boleh tu datang, bawalah peranti dia, kalau guna telefon macam mana nak akses. Cuma saya tak pasti adakah boleh bawa murid sekali ataupun parent ni. Eloknya dua-dua, sebab mungkin parent tu tak ada waktu tu. Yang penting murid itu dapat menggunakannya. Jadi lepas ni tengoklah Cikgu Amir akan susun. Nanti akan susun priority lah kelas mana, sebab ni mungkin ramai juga yang akan follow lah perkara ni, benda ni. Jadi saya harap Cikgu Amir dapat uruskan lah. Cikgu Amir ada dalam talian ke dah ada idea, dah boleh cerita sikit tentang ni? Halo Cikgu Amir. Ya saya. Ke perancangannya dah ubah? Apa yang saya cerita tu? Sama-sama seperti mana Cikgu Imran kata tadi. Nanti bincang dengan Puan Rosmawati ya, Kak Ros.
Jadi macam mana nak buat, hari apa nak buka tu, sebab sekarang semua appointment. Dia tak boleh datang melulu, datang datang walk in terus kita boleh serve dia orang, tak boleh. Kena ada appointment berapa orang dan daripada pukul berapa hingga pukul berapa, macam PPD buat tu lah. Jadi itu tindakan kita lah untuk sekolah kita untuk buat, sebab saya jangkakan tahun ni mungkin selepas ni ada tak sampai 100 hari lagi sekolah ni kita full dengan PDPR ni. Okey, fasa 2 kita jalankan pada bulan Februari yang lepas. Kita dah sediakan manual. Ingat cikgu kalau rasa masalah tak jelas lagi rujuk manual. Tak perlu tanya saya pun, cikgu rujuk situ. Kadang saya ni pun kena rujuk situ. Dan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR ni. Okey, manual tu penting. Okey, yang sekarang yang kita lalui sekarang adalah fasa 3. Yang ni yang saya nak highlight kan, iaitu fokus kepada peningkatan kualiti dan pemantapan PDPR serta penambahbaikan. Sebenarnya dalam proses ni kita dah jalankan ya. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah pada pengurusan kaunseling. Baru ni kita dah dapat data keciciran, dan yang penting data keciciran tu kita nak buat apa? Apa tindakan kita yang data murid cicir tu. Dan saya nak cerita sikit pasal cicir ni sebab PPD ada tegur. Dia highlightkan cicir ni bagi murid yang tak dapat betul-betul dikesan. Maksudnya no respon, tak ada apa. Dalam grup WhatsApp pun kita tak dapat add dia. Nombor telefon yang dia bagi tu pun bukan dia, ataupun dah tukar nombor telefon. Itu yang murid cicir. Kalau mereka ada dalam grup WhatsApp, grup Telegram kelas ataupun grup mata pelajaran, mereka sebenarnya boleh akses bahan kita. Kecuali dia tak buka lah. Kita beranggapan mereka boleh akses. Sebab ini yang saya tanya. Saya sendiri yang tanya PPD. Sebab kalau andai kata kehadiran itu kita ambil sebab pemantapan ni termasuk dari segi kehadiran pemantapan PDPR ni termasuk dari segi kehadiran. Kehadiran tu jika kita ambil dari segi murid tu masuk join Google Meet saja rasanya rendah. Jadi kita ada murid yang saya sendirilah, pengalaman saya sendiri, ada parent yang hantar secara kumulatif, secara banyak sekaligus. Yang pada awal 13 Jun hari tu pun dia rangkum sekali. Mungkin dia dah sedar ke ataupun mungkin masa dia pun saya tak tahulah. Mungkin cara dia macam tu. Jadi kita kena beranggapan sebab yang buat ni mungkin murid. Tapi untuk menyampaikan maklumat yang murid buat tu, kita kena bantuan parent. Kalau di sekolah lain, kita direct dengan murid kalau bersemuka. Jadi benda-benda tu kita kena fleksibel. Kita jangan menganggap murid yang tak join, dia tak hadir, tak mengikuti PDPR. Sebab PDPR ini sendiri, KPM ada beberapa metod ataupun beberapa kaedah. Sehingga kan kaedah TV pendidikan itu pun dikira PDPR. Tetapi di sini mereka juga nak PDPR yang dalam TV pendidikan tu ada lanjutan. Kalau kata TV pendidikan tu tajuk apa, sampai ke tugasan kita tu ada link dengan TV pendidikan tu, TV didik tu yang dibuat tu. Maksudnya ada link. Jangan kita kata awak tonton ni, siaran ni dah tak ada. Sama juga bahan ataupun bahan PDPR itu sendiri, cikgu jangan bagi bahan tanpa bimbingan. Itu yang ditegur lah. Itu antara talking point masa saya taklimat dengan timbalan pembelajaran PPD Pasir Gudang. Talking point ni dua perkara. Murid cicir dikategorikan macam mana. Yang kedua, tugasan yang diberikan tu jangan jadikan dia beban besar pada murid dan dia mesti berbentuk bimbingan. Mesti ada bimbingan pada bahan tu. Bukan latihan tugasan kerja rumah biasa. Okey apa saya jelaskan lagi. Jadi kehadiran tu dia kena pilih gabungan lah Cikgu Imran. Ya, cantiknya kita kena buat gabungan. Kita tak boleh ambil dalam talian saja. Kalau ikut cikgu bagi bahan dalam Telegram tu sebenarnya dalam talian. Cikgu bagi link YouTube dalam talian. Cikgu bagi bahan PDF, PowerPoint dalam talian. Semua melalui WhatsApp dengan Telegram tu dalam talian. Tetapi murid itu sebenarnya dia macam bergabung juga sebab dia tak live dengan kita secara dalam talian. Mereka akhirnya mereka dapat bahan, mereka buka buku, mereka buat sendiri dekat ni lah tanpa menggunakan online. Jadi kita sebaiknya kita guna gabungan lah dalam talian dan luar talian. Dan kita catatlah kehadiran murid tersebut. Okey, ada cikgu nak tanya? Tak jelas ya. Tak jelas tolong tanya. Nanti bersalah saya berdosa sebab saya kena sampaikan pada cikgu perkara-perkara ni takut nanti dakwa-dakwi daripada cikgu jugalah benda tak dapat maklumat dengan tepat. Okey, ni takwim dah takwim seronok tengok takwim bila dekat uji cuti tu kosong Ni takwim persekolahan. Kalau tengok kita nanti naik
cuti, sebab benda yang saya sampaikan ni harap kita akan cuba baiki lepas naik cuti ni lah. Bermula esok dah cuti kan, 16 hari bulan dah cuti. Jadi bermula berapa bulan kita naik 26 hari bulan tu kelas hari Senin, hari Ahad 25 tu dah hari Ahad. Dan seterusnya lah kita bersekolah ada 56 hari. Ada 33 hari, tanpa 56 tak sampai 90 hari. Jadi sekolah kita ni sebenarnya tak panjang lagi lah kalau ikut hari. Kalau ikut bulan lagi nampak sikit. Ada dalam, ikut minggu, ada dalam 19 minggu sahaja. Jadi cikgu rancang lah, terutama panitia kena lihat balik. Kalau tak dapat kita kejar standard kandungan yang tambahan dan sebagainya, kita kejar standard kandungan asas. Yang tu pentingnya kita buat PLC lah. Ataupun kita buat dialog prestasi dengan rakan-rakan lah. Dialog prestasi ni sebenarnya nama je macam gas. Sebenarnya dialog prestasi ni kita buat checking. Saya makan dengan rakan-rakan, mana yang tak boleh bantu kita bantu. Dan yang penting sekarang ni saya risau apa? Kita takut nanti murid-murid kita lah, terutama yang tahap 1 tu dari segi penguasaan 2M, 3M ya. Yang tu penting, kalau boleh kita boleh dapat dalam penggal pertama ni sebelum pergi penggal 2 kita dah dapat status ya. Status ya, minta bantuan cikgu apa ni? Dia tak bersekolah ni dah lupa nama cikgu. Pemulihan tu siapa? Allahu Akbar. Tahu Puan Azhar pemulihan kita, guru pemulihan kita? Cik Imran lupa nama saya ya. Sedihnya saya pindah lah macam ni. Alhamdulillah. Jadi saya merajuk minta bantuan guru pemula kita yang hebat ni yang dah buat kursus itu. Jadi bincang dengan rakan-rakan lain, penantian bahasa Melayu, penantian matematik, fokus bahasa Melayu lah ya. Macam mana tindakan kita, sebab PDPR ni susah, sangat susah. Saya nampak kesusahannya sebab kita tak live, kita tak boleh touching anak-anak murid kita ni. Tengok muka dia macam mana keadaan dia. Jadi di rumah kita tak tahu macam mana. Setengah mak dia pegang sudip, masak agaknya tengah anak dia duduk kat bawah buat kerja pun kita tak tahu. Fokus dia dah macam mana. Jadi saya harap rakan-rakan dapatlah bincang. Benda ni saya bagi kebebasan pada rakan-rakan dari segi analisa. Saya tak ada satu standard macam cikgu kena buat ni, cikgu buat ni. Cikgu nampak sendiri apa analisa, contohnya PBD yang kita keluarkan sebelum ni, ada dah daripada PBD tu panitia boleh uruskan apa langkah seterusnya yang perlu buat. Jadi benda itu sebenarnya rutin kita lah. Okey 26 hari bulan 3 kita daripada 26 bulan 3 itu sampai 31 bulan 12 ni jumlah cuti yang kita ada lah. Ni cuti sekolah lah. Okey, cuti tak boleh balik ingat cikgu ya. Cuti duduk lah raya kat sini Mizam nak buat rumah tu buka. Cikgu Hamizam. Okey, pendekatan PDPR. Pendekatan PDPR dalam talian, luar kawasan. Okey jadi saya harap cikgu boleh fahamlah tentang pendekatan ni lah. Pendekatan PDPR ni dan rasanya tak timbul lagi masalah lah. Cuma dalam laporan kita jangan ambil luar kawasan. Sebab luar kawasan ini kita mesti mendapat kebenaran PBD. Kita mesti mendapat kebenaran daripada MKN ataupun polis untuk panggil murid pergi satu tempat pergi satu tempat dan menjalankan luar kawasan. Sebenarnya ada juga PBD beritahu kalau andai kata kita datang ke rumah dia dengan kita jumpa itu pun sebenarnya luar kawasan. Datang rumah murid, lepas tu bimbing dia dekat rumah dia atas kebenaran ibu apa, itu sebenarnya dikira luar kawasan. Tapi rasanya dari segi pendekatan tu kurang sesuai lah sebab dari segi jumlah murid yang kita tu tak ramai kita tak boleh bersama murid yang ramai Tapi terpulang kalau andai kata cikgu nak buat macam tu tak ada masalah, itu baru dikatakan pendekatan PDPR secara offside. Offside dan yang biasa kita buat tu gabungan dalam talian dan luar talian lah. Okey cikgu. Yang prinsip yang pertama ialah tiada keciciran murid. Yang ni yang di-highlightkan lah
Maksud cicik ni sekarang ni bila dia dah ada dalam pelaporan PDPR tu online, YB Menteri YB Menteri Pendidikan boleh tengok tu. Saya ada tanya itu, data ini sebenarnya diakses macam mana sampai tu. Sebab bila data kehadiran ini dia akan ada isu dekat kehadiran APDM. Betul Cikgu Farah? Kehadiran APDM 100% ya. Cikgu Farah ada kat dalam talian? Tak ada. Ada. Ada, terima kasih. Betul tak 100%? Masuk Ya. PDPR. Dan kehadiran PDPR tak semestinya 100%. Itu yang dia nak. Ada sekolah dia minta cikgu buat 100%. Macam saya fleksibel. Bergantung atas cikgu sendiri. Kalau cikgu rasa murid kita hadir 100%, hadir 100% lah. Dan cikgu kena pastilah. Ada murid memang dia respon lambat. Tapi mungkin dia buat kat rumah. Jadi cikgu kena pasti murid-murid kita tu macam mana dari segi kehadiran dia. Tapi kehadiran APDM perlu diisi 1%. Dalam makluman saya macam itulah. Jadi cikgu kena jelaslah tentang perkara ni. Sorry tadi Cikgu Azwan ni. Sama Cikgu Azwan ni. Saya sebenarnya ada benda lain yang terlupa otak saya tengah fikir ni. Itu yang lupa-lupa tu. Cikgu Azwan ni nanti bincang dengan yang tadi berkaitan pemulihan tu, bincang. Kalau perlu ada tindakan yang bersasar. Lebih pada sekarang ni bila kita masuk fasa 2 ni dah ujung-ujung nak sekolah ni kita kena bersasar. Dan kena ada orang kata skop yang lebih kecil. Tak apa. Impak dia tu pun tak besar tapi ada peningkatan itu dah memadai dari segi intervensi. Sebenarnya kita kena pecahkan skop. Saya cukup risau bila murid kita dah naik dah jam 4 masih ada masalah dari segi pembacaan ni. Saya risau nanti bawa ke tahun 6 akhirnya dia dah kena tambah tahun bersekolah. Faham naik sekolah menengah kena tambah tahun, kena masuk kelas peralihan. Kita tak nak macam itulah. Nanti macam-macam kata-kata pujian yang kita dapat daripada cikgu sekolah menengah kalau dah masuk kelas peralihan tu. Jadi impact dia kat situ sebab untuk peringkat rendah ni sekurang-kurangnya murid kita menguasai asas 3M, membaca, menulis, mengira di peringkat rendah. Di peringkat rendah ni. Okey, ada isu tak? Ada persoalan tak nak tanya tentang keciciran murid ni? Dan di sini di-highlightkan semua murid berhak mendapat peluang pembelajaran dalam pelbagai cara dan kaedah dalam PDPR Okey. Cik Imran? Ya. Cik Imran? Siapa tu? Cik Imran. Saya Cita. Cikgu Rita. Cik Imran, sorry. Just nak make clear. Maksudnya, katalah kalau kita buat kehadiran kan, macam kalau Google Meet, and then kita post juga bahan lesson kita tu dekat Telegram semua kan. And then kita suruh mereka isi kehadiran lah dekat Telegram. So katalah kalau Telegram pun dia isi kehadiran tu memang tak full, maksudnya memang ada few budak je yang isi. So kita tetap anggap budak yang lain tu hadir untuk isi pelaporan. Sebab, betul ke? Betul. Sebab bukan apa, saya sebenarnya tak nak bebankan cikgu. Terutama guru kelas. Sebab akan datang, dia sebenarnya untuk yang kita sekarang ni pengisian kehadiran ini, ada beberapa negeri je buat. Kita ni selalu bernasib baiklah sebab selalu dijadikan rintis. Untuk tapak itu, tak semua negeri dapat. Tapak yang kehadiran ni ada Terengganu, Johor, saya ingat Selangor, ada beberapa negeri saja dapat. Nanti untuk pada hari Jumaat ini akan datang hari esok, mereka akan kumpulkan. Jadi saya harap lepas ni cikgu hari ni ataupun esok selesaikan laporan minggu ni lah. Minggu ni selesai supaya data kita tu, sebab dia boleh buka sampai tahap cikgu tu, berapa banyak dia mengajar. Sebab data ni terus direct ke kementerian, dia boleh buka dia boleh tengok analisa negeri, analisa daerah, analisa sekolah, analisa cikgu. Jadi bila ada keciciran walaupun seorang, dua orang, tiga orang, berapa orang pun, nanti dia nak maklum balas daripada sekolah. Dia bukan nak marah apa, dia nak tahu. Kalau kata kita ada 30 orang, 30 ni saya rasa cikgu tarik dah daripada data yang cikgu tarik dengan rakan counseling buat baru ni, saya ucap tahniah lah, baguslah dia detail. Dia nak tahu budak ni kenapa. Adakah kalau kata tiada peranti, adakah tak ada peranti dia tak boleh belajar ke? Adakah kita biarkan dia dengan tak ada peranti, bahan-bahan lain kita tak boleh edarkan, ataupun kita tak boleh make sure mereka belajar dengan cara kaedah lain, dengan TV pendidikan dan sebagainya. Jadi yang mereka tak buat apa-apa itu sahaja yang dikira cicir.
Maksudnya tak buat apa, tak sentuh buku, tak ada buat apa-apa, itu yang dikira cicir. Dan cicir itu bukan atas, dia akan kategorikan bukan atas satu subjek, dia keseluruhan. Maksudnya semua subjek dia tak ambil tahu, tak buat apa-apa. Jadi saya mohonlah inisiatif guru kelas masing-masing, macam mana nak dapatkan kehadiran tu atas kebijaksanaan masing-masing. Saya sebenarnya tak nak cikgu buat link apa, dah tambah beban sebab kita dah ada satu tapak iaitu online pelaporan PDPR ni untuk isi kehadiran. Itu dah memadai lah, kita nak akses analisa itu saya dah boleh tengok berapa murid ada dan tak ada. Jadi itu dah cukup. Tapi kalau cikgu macam cikgu Azita tadi dah buat link ke apa ke Google Form untuk kehadiran tu terpulang ataupun dia bercara cikgu untuk dapatkan pastikan murid tu hadir ataupun tak hadir. Yang penting kita kena pasti adakah murid itu cicir ataupun tak. Kalau kata tak ada berkongsi peranti dan sebagainya, adakah murid itu tak belajar ataupun dia tak boleh akses pembelajaran dengan cara kaedah lain. Okey. Ada soalan lagi cikgu lain? Sebab lepas ni saya mungkin panjang lagi tak buat. Cik Imran, saya nak ni sikit, nak respon, bukan nak respon lah, nak tanya sikit kan. Okey, sebab macam program pemulihan, saya sekarang ni memang ada buka Telegram untuk semua murid yang tidak menguasai 3M. Okay. Maksudnya saya dah ada beberapa kelas, selain daripada kelas yang terlibat dengan pemulihan, guru BM dia dah ada respon lah untuk ada muridnya yang tak boleh juga. Jadi saya dah buka Telegram tu, saya dah minta guru kelas masukkan muridnya ke dalam Telegram. Sebab apa saya guna Telegram? Sebab Telegram tu dia lebih ringan dan kita boleh masuk bahan yang lebih baik lah badan. Jadi sekarang ni contohlah sebab macam saya memang hari-hari, sebab kelas pemulihan saya memang buat hari-hari. Cuma saya tak buat Google Meet seperti sebelum ini. Sebab sebelum ni saya buat Google Meet. Tapi bila yang masuk yang fasa sebelum cuti tu kan tak ada respon. Tak ada respon kan. Jadi saya rasa mungkin dari segi peranti. Jadi sekarang ni saya buka kepada mereka setiap pukul 2 setiap hari saya akan masukkan bahan. Bahan itu bantuannya ada bergambar menggunakan buku teks dan buku aktiviti mereka yang sedia ada lah. Dan beraudio. Okey. Jadi sekarang ni isunya adalah bagaimana, sebab contoh dalam tu ramai. Even cikgu kelas terbabit dan guru BM mereka pun ada dalam tu, saya dah masukkan. Tapi yang responnya tu memang sangat apa orang kata sangat duka cita lah. Dia punya tak respon tu. Even kalau saya buat soalan poll tu yang mereka hanya perlu lihat, dengar dan tekan jawapan tu je pun, dari ramai-ramai contohlah kalau darjah 3 tu sepatutnya ada, kalau yang murid sedia ada untuk kelas tu dalam 22 orang kan. Tapi yang respon orang 3 orang. Itu sebenarnya. Jadi saya itu yang saya nampak macam isu kita. Saya pun dah bagi tahu PPD hari tu. Lalas PPD kata dia guna perkataan saya lah, sebab saya sendiri bertanya pasal isu ni, sebab kita nak kenal pasti. Sebab kita sekarang masalah kita nak kenal pasti murid yang mengikuti dengan tak mengikuti tu, adakah mereka tu di kategori macam mana. Kalau kata tak respon tu tak ikut, ataupun mereka ni sebenarnya buat kat rumah apa tindakan dia buat, cuma dia maklum balas tu mereka tangguh dulu ke, ataupun memang tak nak maklum balas, nanti apalah dia kata balik sekolah, naik sekolah esok mungkin boleh tunjuk cikgu. Ada juga sebab ni bergantung kepada murid, pada parent. Saya nampak parent tu alert tak alert sebab kita pun tak tahu mereka kalau jenis ada anak 9 kan, kadang banyak benda tu, tapi kita pun tak tahu. Lala dia kata kita bersangka baik yang mereka ini, tapi kita kesan dekat kita lah nanti kalau betul mereka buat, alhamdulillah lah.
Kalau mereka tak buat, itu kesan besar pada kita nanti. Jadi itulah saya harap macam Cikgu Azwani dah banyak usahakan macam mana cara kaedah daripada Google Meet pindah pada Telegram. Sekarang ni Telegram pun dah macam Google Meet, boleh buka kamera apa buat video kan, betul kan? Dah boleh macam Google Meet. Tapi itulah saya bagi pada cikgu masing-masing macam mana dari segi kebijaksanaan ataupun ada idea-idea yang mungkin kita boleh jadikan sebagai amalan terbaik. Ini yang kita nak. Sebenarnya pemantapan ni salah satunya kita tonjolkan satu amalan terbaik. Apa tu? Kongsikan kepada rakan-rakan. Boleh sambung ni. Okey. Satu lagi kan saya pun ada buat yang link pusat sehenti digital tu untuk kelas pemulihan. Jadi sebenarnya bukan kelas pemulihan saja. Kan saya dah kongsikan dekat sesi petang tu, jadi anyone boleh guna sebab saya akan masukkan bahan-bahan, maksudnya yang the latest ni untuk Kendiri saya memang akan cuba masukkan bahan beraudio lah, jadi budak boleh dengar benda tu macam mana dibaca, jadi mereka boleh Kendiri di rumah. Cuma saya jadi macam kita ialah bila berkaitan dengan data ni, satu data budak ikuti PDPR, satu lagi saya sebenarnya agak pening juga bila nanti dari segi pencapaian murid tu. Sebab kalau mereka buat di rumah, contoh macam adalah 2-3 orang yang mereka kadang-kadang seminggu sekali je respon dengan saya, dia tunjuk gambar anak dia membaca, memang menunjukkan peningkatan yang baik dari segi bacaan, dari segi tulisan, yang mana parents dia respon walaupun seminggu sekali. Tapi yang tak respon langsung ni saya risau nanti, especially darjah 3 tu, nanti memang pergi ke pemulihan tahap 2 lah pula, sebab memang senyap. Dan bila respon dengan maksudnya kita berbincang dengan guru kelas pun kata yang memang tak respon tu memang tak respon. Jadi saya tak tahulah macam mana, cuma saya suarakan di sini, maksudnya kalau ada apa-apa cadangan lain daripada pihak sekolah untuk saya laksanakan, boleh maksudnya boleh maklumkan pada saya lah, sebab saya dah cuba sebaik daya supaya parents pun tak stres. Kalau macam buat GM hari-hari pun dia orang stres, kalau buat kelas malam pun sebenarnya dia orang stres. Saya buka kelas pukul 2 sampai 11.30 malam, saya baru tutup poll tu untuk bagi peluang mana parents yang kerja tak kerja kan. Kemudian saya respon pun saya tak tahulah macam ramai yang stres ke sebab dia tak buat. Jadi kalau kata ada cadangan lebih baik, sebab sebenarnya isu 3M ni besar. Selain daripada isu budak menguasai PBD, sebenarnya isu 3M ni besar. Jadi harap bantuan yang lain kalau ada idea yang lebih mantap ke, jadi mungkin boleh cadangkan. Jadi mungkin saya boleh perbaiki mana-mana yang tak orang kata apa, yang tak sesuai, dan cuba sesuaikan lagi dengan keadaan di sekolah kita. Itu saja, mohon respon. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Azwani. Sebenarnya itulah memang yang dialami oleh guru-guru lah. Sebenarnya benda ni sebenarnya kita dah sampaikan. Sebenarnya PPD sendiri pun dia tak nak beri tekanan yang lebih. Dia lebih kepada, walaupun kita ada garis panduan PDPR manual, dia lebih kepada fleksibel. Bagaimana pengurusan, janji mereka tak nak, yang pertama cicir lah ni. Dari segi maksud cicir di sini ada dua. Tak hadir dekat confirm cicir. Yang satu lagi cicir ialah dari segi patut apa yang dikuasai. Macam saya cakap tadi lah, sekurang-kurangnya di akhir persekolahan nanti, bila dia nak keluar naik sekolah menengah, mereka menguasai 3M. Menulis, membaca, mengira. Tetapi kalau ada lambakan, itu bermasalah pada kita. Mungkin saya boleh dapat pandangan daripada guru kaunseling ke, ataupun lepas ini ada cadangan. Ini cadangan saya lah. Mungkin guru kaunseling boleh buat penilaian balik lah. Cikgu Tarik ada? Cikgu Tarik, Cikgu Hafiza, Cikgu Fazila. Kalau kata lepas ini kita ada satu satu paparan ataupun satu flyers ataupun satu macam pagi yang kita buat itu, macam mana seorang murid itu dapat melaksanakan PDPR dengan baik. Contohnya apa yang dia buat? Yang pertama, dia ikuti. Apa cara yang ikuti? Boleh ikut Google Meet dan sebagainya. Yang kedua, buat. Yang ketiga, respon. Jadi kita highlightkan perkara ni, kita highlightkan sebagai satu benda penting dalam pelaksanaan PDPR murid itu sendiri. Ini cadangan saya lah. Sama ada cikgu, mungkin Cikgu Tarik dengan kawan-kawan boleh buatkan sebagai video ke, video ringkas, bantuan Cikgu Amir ke siapa yang pakar. Ini cadangan saya lah. Supaya benda ni kita sentiasa ingat.
kadang murid sebenarnya dia tahu PDPR dengar-dengar tapi dia tak tahu apa perlu tugas yang dilaksanakan. Ini cadangan saya lah kalau kata rakan-rakan boleh respon, Puan Azhar ke pentadbir lain boleh respon. Yang pertama kita highlightkan macam yang setiap hari kaunseling buat, iaitu kata nasihat motivasi, tapi kita jadikan ini sebagai apa ni, macam mana setiap ingatan yang sentiasa kita kena bagi pada murid melalui guru kelas, apa yang perlu murid lakukan setelah dalam belajar PDPR ni. Yang pertama tadi saya kata dia kena ikut. Dia kena ikut dengan dia dapatkan bahan tu. Baca ke, dengan dia tonton ke, ataupun dia ikuti Google Meet kan dan sebagainya. Yang kedua, mereka kena buat tugasan. Buat tugasan tu sebab apa? Kita nyatakan terus. Sebab setiap murid dinilai dalam pentaksiran PBD. Yang ketiga, lepas buat, mereka kena respon. Sebab apa? Sebab kita nak tahu setahap mana mereka capai. Boleh respon tak Cikgu Hafizah ke, Cikgu Tarik ke? Dari segi pandangan ataupun rakan-rakan lain. Saya rasa kita kena highlightkan, masuk dalam Facebook sekolah, masuk dalam ni dan sebagainya lah, sebagai kita punya panduan kepada murid. Mungkin murid selama ni PDPR dia tak jelas. Dia tak jelas apa perlu dia buat tugas, benda je dia, adakah dia ikut, dia ikut dah sudah. Ada yang murid yang alert, dia ikut, dia jawab tugasan ataupun apa-apa yang kita bagi, dia hantar, dia respon. Jadi itu yang kita nak lah. Tapi ada murid yang tak ambil cakna ataupun parent sendiri tak ambil serius tentang perkara ni. Akhirnya kesan pada kita sebab kita nak data. Data tadi lah, data yang ikut data murid kita ni, prestasi dia macam mana. Okey ada nak respon? Saya dengar tadi macam buka mic. Tak ada. Saya pun tak nampak. Saya nak buka dua device ni. Tapi pada saya Cikgu Azwani dah jalankan tanggungjawab dia dengan baik. Cuma kita respon beberapa ni kadang-kadang kita pun tak boleh nak buat macam mana. Tapi sebagai guru kelas boleh ingatkan murid-murid yang dia dah nak masukkan dalam grup tu, sila jalankan, maksudnya masuk dalam grup dan respon daripada Cikgu Azwani yang dah buat tu kan. Kesian juga Cikgu Azwani, dia buat macam-macam tapi memang tak tahu macam mana kehadiran tu kita nak pertingkatkan tu. Sebab kita kalau dia buat, dia tak hantar, kita tak nampak dia punya pencapaian. Jadi kita tak tahu budak kita ni sampai akhir nanti ada 8 berapa, tak sampai 100 hari bersekolah akan datang ni, budak berada di tahap mana. Cuma guru kelas boleh ingatkan dalam grup WhatsApp masing-masing atau Telegram bahawa kelas pemulihan ni untuk murid-murid yang sekian sedang berjalan pada pukul berapa-berapa, sila ambil tindakan. Tu je lah rasa yang setakat ni yang boleh kita fikirkan. Tapi mungkin ada cikgu-cikgu yang ada idea lain kemudian boleh respon kemudian. Okey, rasanya kita boleh ni lah, benda ni boleh terbuka lagi kalau dia ada percadangan. Boleh ada Cik Imran ataupun pada JPK lain, dan untuk kita fikirkan macam mana kaedah supaya saya nampak sini mungkin peringkat murid adik tu dah ada peningkatan. Murid join Google Meet ke apa dan talian tu pun dah ada peningkatan. Yang kita masalah besar sekarang saya nampak kita nak buat penilaian atas prestasi murid tu yang jadi isu. Saya nampaklah sebab mereka di tempat mereka, kita di tempat kita, dan benda yang mereka buat kita tak dapat sepenuhnya. Jadi itu isunya. Jadi yang kat situ cuba fikirkan kalau dapat dalam panitia ataupun dalam Cik Imran. Ya. Saya respon sikit Cik Imran. Boleh. Cikgu Tarik bagus, saya nak dengar Cikgu Tarik. Satu yang tentang hebahan tu kan. Untuk hebahan tu kita buat dan kerjasama dengan guru kelas lah untuk masukkan dalam sebab saya dapati ada juga yang tak masuk pun, jadi tertinggal info kat situ. Yang kedua, bagaimana kita nak menilai yang Cik Mak cakap ni, murid ada ikuti, dah buat dah, semua respon ni macam mana penilaian kita nak buat tu kan. Cuba saya nak tanya, bagaimana kita nak cara kita untuk membolehkan parent menghantar tugasan anak-anak kepada guru. Adakah dengan snap gambar itu boleh untuk ditanda-tanda ataupun macam mana? Dia sebenarnya tu fleksibel, sebab tu di kita tak boleh bagi sebab yang bagi
bagi cadangan pada kita, dia tak nak sekarang ni dalam sebab dalam 3 prinsip ni, prinsip terakhir tu kita kena ikut. Nanti saya akan masukkan. Prinsip terakhir tu dia tak nak bagi guru stres, murid stres, ibu bapa stres dengan PDPR ni. Maksudnya benda ni dapat dilaksanakan dengan baik, maksudnya win-win situation. Di pihak sana apa cara yang dia boleh bagi. Kalau dia boleh hantar dekat pondok guard, itu cara dia terbaik, itu kita guna pakai. Kalau dia kata dia boleh send dekat Telegram, itu yang kita tanda. Macam saya lebih suka Telegram, tapi ada juga yang kat WhatsApp. Sebab Telegram kita tanda. Kalau dia boleh turn in dalam Google Classroom, itu lagi terbaik. Jadi benda tu tersimpan rekod dan sebagainya. Itu cara dia. Cuma yang kita nak sekarang, yang kita nak highlightkan sekarang, respon tu mesti berlaku. Maksudnya parent nak guna kaedah apa pun, untuk supaya cikgu tahu tahap pencapaian anak-anak mereka tu, dengan kesesuaian dia. Mungkin banyak kaedah ini memang rasanya macam kita pula kena kerja lebih lah. Nak kena kerja ambil kat sekolah. Tapi kita nak buat macam mana? Itu kita diberi kebebasan lah atas murid itu sendiri. Cuma di sini saya bimbangnya, takut parent tu sebenarnya tak ada dalam grup WhatsApp tu. Sebab kalau dia tak ada, memang dia tak tahu maklumat apa-apa. Ataupun memang dia dah tak update nombor telefon ataupun dia tak lihat. Itu yang kita risaulah. Jadi itulah sebab saya sebenarnya bergantung juga pada kaunseling ni. Saya ucapkan terima kasih lah, tahniah lah. Kalau boleh info-info yang bagi tu lebih menjurus kepada apa yang nak murid lakukan dalam PDPR. Selain kita duduk rumah, jaga kesihatan dan sebagainya. Supaya kita selalu ingatkan dia. Supaya yang penting tadi, selain daripada dia ikut, selain daripada dia hadir, mesti respon tu satu benda yang amat penting. Kita nak tahu kemajuan murid tersebut. Ya. Kalau dalam matematik kita nak tahu dah sampai kemahiran apa dia boleh kuasai. Tambah, tolak, darab, bahagi, pecahan, data ke dan sebagainya. Jadi kalau yang tu sebenarnya kalau yang tu dia tak ikut, kita nak bagi PBD pun kita susah lah. Susah. Dan tugasan yang kita nak bagi tu pun kita jangan highlightkan nak mengejar silibus semata-mata. Yang penting kita pastikan ada bimbingan bersama tugasan. Kalau tajuk ni ada tak bimbingan? Bimbingan tu bentuk teks tulang lah. Kalau Puan Azhar dia buat video rakaman ya, tahniah Puan Azhar macam-macam video ditunjuk. Jadi daripada bimbingan tu dia link dengan tugasan yang dia bagi tu. Kalau kata nak memerlukan bimbingan tu kita pakai buku teks pun boleh, tak ada masalah. Jadi jangan kita bagi, mungkin tu adalah satu sebab murid tak respon ataupun malah nak buat, mungkin dari segi tugasan. Kita lihat balik lah. Itu dari segi pedagogi lah, mungkin boleh bincang dalam panitia untuk bugarkan balik dari segi ni. Jadi cadangan Cikgu Tarik tadi, apa yang diajukan Cikgu Tarik ni okey lah. Cuma selepas ini saya harap Cikgu Tarik dengan rakan dapat bincangkan macam mana sentiasa, kalau boleh sentiasa kita ingatkan murid 3 perkara tadilah. Yang pertama, mereka join PDPR ni dan highlightkan cara join tu cara mana. Dalam talian, luar talian. Yang kedua, mereka buat tugasan. Setelah buat, mereka pastikan yang ketiga, mereka respon tugasan yang mereka buat tu pada guru-guru mata pelajaran. Supaya kita dapat tahu tahap pencapaian mereka. Jadi kalau ketiga tu mereka laksanakan, saya rasa selesai tanggungjawab kita dan tanggungjawab murid pun selesai. Okey cikgu kita pergi yang kedua. Panjang lagi slide saya ni. Kalau tak banyak, tapi baguslah cikgu tanya. Okey, asas pembelajaran dipenuhi. Yang ni saya fokus pada panitia. Mohon tengok balik dari segi RPT, standard kandungan dan standard pelajaran, khususnya pada kalau tak ada boleh capai yang tambahan dan sebagainya, kita pergi pada kandungan asas. Tengok balik, kalau boleh buat PSC, buatlah dialog prestasi dan sebagainya. Itu yang lebih untuk sukatan lah. Okey, dan yang ketiga yang saya sebut tadilah, yang ni, prinsip ni. Kesejahteraan emosi. Yang ni yang saya kata tadi, kalau kita tekankan, kena buat macam ni, hantar cara macam ni, jadi kita tak nak nanti jadi isu. Isu lah sebenarnya, sebab KPM ni je lah, dia turunkan ke sekolah, dia bagi fleksibel. Tapi di peringkat kita memang ada kekangan lah. Dan dengan apa yang kita nak, jadi apa pun saya tengok setakat hari ni, kaunseling sentiasa beri motivasi dan seterusnya pada murid. Cuma kita tak tahulah di pihak penerima tu, kesan dia, impak dia macam mana. Kita harap ada kesan yang positif lah dan ada bertambah baik lah. Untuk akan datang, saya pun dah bincang Cikgu Tarik, mungkin selepas ini kita akan buat anugerah. Kita bagi CJ kepada murid yang macam mana, mungkin CJ tu secara umum. Ada sekolah dia buat CJ kehadiran terbaik. Macam saya, kalau kata kita nak bagi umum, kita boleh bukan kehadiran saja. Kita ambil kira dari segi kehadiran dia, dari segi respon dia, dari segi hasil kerja dia. Jadi kita highlightkan, mungkin CJ tu kita nak bagi secara digital pun boleh, melalui email, MOE.
KPM, ataupun kita nak buat secara hard copy, mereka datang ke sekolah, mungkin kita serah dekat pondok guard, timingkan hari apa, itu terpulanglah. Nanti kita boleh bincang balik lah dengan cikgu ni lah, guru bimbingan dan kaunseling untuk berkaitan ni lah. Dan apa-apa lagi cadangan lain lah kita boleh bagi lah kepada untuk memastikan murid ni sentiasa dihargai lah. Kita iktiraf mereka dalam PDPR ni lah. Okey, ada soalan tentang ni? Kalau tak ada, saya pergi slide seterusnya. Antara penambahbaikan yang kita boleh laksanakan. Sebenarnya slide PPD tu panjang juga. Saya dah ringkaskan beberapa perkara. Yang pertama, ini yang boleh kita tambah baik dalam pengurusan kita untuk pelaksanaan PDPR ni. Saya tengok benda ni dah berlaku. Dan dalam proses berlaku pun ada. Yang pertama, PLC dan bimbingan melalui penantian mata pelajaran. Macam saya sebut tadi, bila cikgu buat bimbingan, pastikan bimbingan ini berbentuk yang kita fokus dan ada timing dia lah. Dan kita fokus, maksudnya bimbingan ni terus berterusan. Kalau kita nak fokus tentang pedagogi, apa yang kita nak buat? Kalau kita nak buat PPLC, bimbingan ni sebenarnya kita guide rakan kita. Antara mentor dengan yang kita bimbing dah. Coaching dengan apa ni, coach dengan coaching ya. Coach dengan coachee ya, coach dengan coachee ya, coach yang membimbing, yang dibimbing coachee. Jadi antara tu. Ataupun kita nak buat PLC yang melibatkan kumpulan ya. Kaedah, saya tengok ramai cikgu dah, kita boleh kongsi ya, kalau tu mohon kongsi slide ke apa, kita kongsi ikut topik dan sebagainya. Dan saya mohonlah cikgu highlightkan, sebab saya selalu pantau tengok dalam MS Team. Jadi saya tengok ada panitia dah buat naik apa minit mesyuarat. Sebenarnya bukan saya tak nak masuk grup-grup Telegram ni, sebenarnya Telegram ni mungkin bincangan santai. Tapi untuk yang dokumen-dokumen yang kita nak rujukan ya, mau naik kat situ. Jadikan itu sebagai file kita lah, file panitia ya. Jadi saya pun dah buka tadi, saya tengok Tahniah lah macam matematik dah ada usaha nak buat program-program ni. Ada perbincangan kat situ. Jadi bahan-bahan tu mau naik situ. Bahan-bahan PLC, minit mesyuarat, pelaporan dan sebagainya muat naik di situ. Jadi nanti kalau ada pemantauan apa, kita tunjuk kat situ je. Kalau dia nak bahan hard copy, baru kita print out. Jadi gunakan MS Team yang diwujudkan setiap panitia itu. Tengok ahli dia cukup tak cukup, add masuk. Dekat situ boleh kita bagi bahan-bahan tu lah. Manfaatkan. Kalau kata nak buat PLC online pun gunakan MS Team ataupun Google Meet. Okey, DSKP, standard kandungan dan pembelajaran yang perlu dicapai, lihat semula. Jadi kita fokuskan. Kalau perlu buat PLC tentang ni, kita tengok. Dan yang ketiga tentang pentaksiran. Pentaksiran ni bukan saja kita keluar result. Kita tak selesai kat situ. Kita kena lihat dari segi pencapaian, terutama yang dapat skor TP1, TP2 ya. Cikgu Nabilah ni, kita dah buat kan Cikgu Nabilah? Cikgu Nabilah ni ada? Ada dalam talian, rasanya kita dah selesai. Rasanya itu dia maklum saya 12 hari bulan semua guru dah buat naik, betul kan? Dah selesai dah. Dah selesai ya, 12 hari bulan. Jadi tahniah. Jadi dari segi situ dah dapat tu, mungkin panitia pula boleh dapatkan bahan-bahan tersebut untuk analisa ya. Fokus, kita mesti fokus ya. Fokus kepada apa? Kalau kita nak fokus kepada pencapaian, bagi saya senang cerita lah, kita ambil yang bawah 3 lah. Sebab itu memang kita nak fokus yang tak capai tahap ya, macam mana pelaksanaan dia dan apa kaedah intervensi yang kita nak jalankan ya. Okey, setiap tugasan ni saya nak highlightkan dan BPD highlightkan ni mesti ada bimbingan ya. Terutama yang untuk tahap 1 ya. Saya maklum tahap 1 ni dia dah ada buku aktiviti. Kalau boleh gunakan buku aktiviti tu. Yang kita nak highlightkan sekarang ni, bagaimana kita nak bimbing bahan-bahan yang ada dalam buku aktiviti tu. Supaya murid boleh laksanakan. Dia sekarang kalau kita bagi je soalan, dia jawab, dia bukan berbentuk bimbingan. Dia berbentuk belajar sendiri. Belajar sendiri. Betul ya Muazzah ya? Kita bagi soalan tu dia buat je. Buat soalan ni muka surat ni. Itu bukan maksudnya belajar yang murid boleh belajar dengan baik lah. Yang murid boleh belajar dengan baik secara PDPR ni ada bersama bimbingan. Maksudnya kita sediakan apa? Rakaman video ke macam mana nak jawab 1-2 soalan kat situ. Untuk soalan yang kita rasa susah dalam latihan tu, mungkin ada 1-2 soalan susah, kita bagi satu ibu soalan. Itu anak-anak soalan dia macam mana nak buat. Jadi bila murid boleh nampak panduan tu, mungkin dia boleh belajar sendiri juga, tapi dari segi bahan yang kita bagi itu masuk bimbingan. Bukan kita bagi terus
buat ni. Jadi nanti akhirnya murid fed up dia tak buat langsung. Susah juga Okey, yang kedua, saya letak 3 je. Ni adalah cadangan pihak kami lah, pihak sekolah dengan PBD sebab berbincang itu. Amalan terbaik PDPR. Jadi saya harap ni termasuk dalam penantian. Kongsikan amalan terbaik rakan-rakan kita. Amalan terbaik ni termasuk cara dia macam mana mengurus PDPR. Macam Cikgu Azita tadi dia buat link kehadiran dan sebagainya. Boleh kita kongsi. Ataupun jadikan ikon PDPR. Yang ni kalau boleh panitia bagi cadangan saya lah. Kalau ada ikon-ikon. Cuma saya risau kat sini bila nak ikon dia nak bahan dia. Contoh SK Masai kan baru ni saya tengok dia ada buat bahan dan PPD tunjukkan. Ini bahan-bahan ni. Sebenarnya sekolah kita pun ada. Cuma saya tak nak highlight kan. Bila highlight kan dia naklah bahan-bahannya. Macam mana cikgu tu buat, macam mana pelaksanaan. Kena ada orang kata presentation dia lah. Macam mana kita nak tunjukkan yang murid cikgu tu laksanakan. Menggunakan e-modul dan sebagainya. Tapi tak ada masalah. Benda tu kalau cikgu dapat kumpulkan dalam satu file, masukkan dalam grup MS Team panitia masing-masing ataupun masukkan dalam Telegram sekolah, tak ada masalah. Kita buat perkongsian amalan terbaik. Dan dari segi motivasi, kaunseling telah jalankan tugasnya. Dan yang tadilah termasuk CJ tu mungkin boleh difikirkan lah. Kita nak bagi pengiktirafan pada murid dan juga pada ibu bapa lah. Sebenarnya murid dengan ibu bapa. Sebab sekarang ni percentage kita dalam PDPR ini kita kena bagi sama banyak. Murid ada percentage dia, kita ada bahagian kita, ibu bapa pun ada bahagian dia. Kalau sebelum ni ibu bapa pun bantu bila bersemuka tapi mungkin percentage dia kecil. Sekarang ni kita kena mengharap ibu bapa kerjasama tinggi terutama yang kuat daripada ibu bapa untuk support PDPR ni jadi apa sajalah yang berkaitan dengan ni rasanya rakan-rakan boleh bantu pihak sekolah terutamanya kaunseling fikirkan untuk meningkatkan atau memantapkan pengurusan PDPR murid dan kita sendiri Okey, yang terakhir cadangan penambahbaikan ni sebenarnya menambahbaikan ni kita sebenarnya lihat daripada analisa ataupun pemantauan kita. Dan saya nak cikgu faham bahawa laporan PDPR tu penting sebab dia boleh akses terus sampai kementerian. Dengan link Laporan IPRIMA pun kita akan lihat. Sebenarnya dalam pencerapan PDPC saya ucap tahniah pada yang bawah saya pun dah hantar bahan Sebenarnya saya ada minta bahan untuk pencerapan melalui online saya buat Google Form. Ni kaedah saya lah. Saya pun dah kongsi dalam grup pencerap. Jadi cikgu boleh guna apa cara dan baru ni pun Cik Hussein dah bagi tahu untuk cikgu Haris Ustaz Haris bahawa link kita untuk NKRA tu SKPMG 2 tu masih lagi tak beroperasi. Masih lagi pegun macam tu, tak boleh nak akses. Boleh buka tapi tak boleh nak isi maklumat. Cuma dia minta jalankan secara manual. Maksudnya yang pemegang standard 1, standard 2, standard sampailah standard 4 kena sedialah laporan itu dan serah pada Cikgu Haris lah. Untuk kurikulum Cikgu Fatin lah. Mohon bantuan untuk isi skor. Dan untuk standard 4 mana yang dilantik sebagai pencerap rujuk buku pengurusan sekolah. Kita pun dah buka grup Cikgu Mastura Cikgu Mastura ada? Cikgu Mastura ada? Ke dah packing bag nak balik raya? Adalah ada mungkin tak boleh respon Okey, dekat situ nanti kumpulkan bahan-bahan macam kat saya ni saya dah terima 10 orang yang dah hantar kepada saya. Cikgu Juria sebelah sini, Cikgu Ayu, sampailah Cikgu Nurdiana, Cikgu Amizan pun ada sekali terima kasih dah hantar bahan-bahan pada saya 10 orang ni untuk pencerapan PDPC ni yang hantar saya minta melalui Google Form lah. Okey, untuk pencerapan PDPC ni bahan-bahan yang boleh kita terima sebab sebenarnya kalau ikut manual dia tu dia lebih markah dia dalam kelas tapi boleh je kita nilai berdasarkan apa? Bahan-bahan dia antaranya hasil kerja murid, video. Kalau cikgu nak join sekali Google Meet waktu kelas tu pun boleh cikgu sebagai pencerap. Macam saya masukkan situ contoh-contohnya sebagai video lah. Video Google Meet tu cikgu rakam, send kat ataupun cikgu jadikan YouTube send kepada pencerap untuk dinilai. Jadi penilaian tu tetap berlaku sebab dia ada dalam skor PBPP. Itu kat bawah tu saya dah beritahu. Dalam dimensi 3. Kalau buka borang PBPP tu dia ada dalam berapa 28, 32 kalau saya 32 lah sampai 28, 27. Saya ingat saya 28. Aspek yang dinilai yang ada markah
Terutama dia itu saya dah nyatakan kat situ elemen 1, 2 dan 3. Ada 9 aspek dinilai dalam PBP berkaitan dengan PDP. Jadi markas itu besar. Jadi di situ juga sebenarnya penambahbaikan yang kita lihat, yang kita boleh buat lah. Daripada sekarang kita dah nilai pilihan pertama habis untuk Julai ni kita dah nilai di bawah pegawai penilai masing-masing. Ada macam bawah saya ada 30 lebih cikgu 38 cikgu dah dinilai dan aspek itu sebenarnya ada kaitan dengan PDPR ini. Jadi saya harap dalam borang keberhasilan pun kita letak. Sebenarnya itu penambahbaikan yang kita boleh buat untuk next penilaian akhir ni. Apa yang cikgu nak buat, nak capai sasaran. Dan yang terkini penilaian ISP saya sebut tadi instrumen standard penarafan kebat dalam PDP pun ada. Nanti saya nak minta bantuan Cikgu Subhasini dengan Cikgu Fatin tak ada siapa lagi saya nak harap dia issue 2 orang ni Jadi untuk bantu saya tentang ni dengan Cikgu Mastura sekali, bantu saya tentang macam mana nak mengisi instrumen ni. Sebab dia instrumen ni dia suruh kita isi secara kediri Untuk Cikgu Zul nanti boleh bincang dengan rakan-rakan Koko lah macam mana nak selesaikan instrumen ni. Tarikh akhir dia 25 Ogos. 25 Ogos Okey, ada nak tanya tak tentang ni? Ada penambahbaikan lain yang kita boleh gunakan? Ini cadangan hasil pembincangan secara dengan PPD lah. Dia yang saya lihat sendirilah. Sebenarnya banyak lagi lah yang kita boleh tambah baik dari segi pengurusan PDPR ni. Okey. Ni selingan sedikit antara perkara-perkara yang kita nak buat Kalau tadi kita kata kita fokus kepada PSC bimbingan tu salah satunya pentaksiran pentaksiran kan. Intervensi itu kita fokus pada pentaksiran. Jadi kalau kata pentaksiran tu nak gunakan projek ataupun modul dah ada dalam manual ni. Maksudnya cikgu follow je kat sini apa yang dia beritahu kat sini macam mana nak menjalankan projek. Kalau kata nak buat projek, dia ada tu 11.51 sehingga 11.57. Itu cara dia, kaedah menjalankan projek. Cikgu download, cikgu tengok balik manual PDPR tu. Kalau nak menggunakan modul, modul perlu dirancang berstruktur dan memenuhi keperluan mata pelajaran dan dilaksanakan dalam tempoh bersesuaian. Sesuaian, dia mungkin tak banyak sangat. Modul ikut tahap murid dan bersesuaian lah. Okey, contohnya prasekolah lah. Prasekolah mungkin dia banyak menggunakan modul sebab dia nak bertalian secara online mungkin masalah. Betul Puan Fauzia Cikgu Fauzia guna modul. Dan modul tu macam mana kita nak bagi ada kesesuaian dia sebab murid prasekolah kita ada sampai umur 5 tahun 5 tahun Okey. Dan yang terakhir saya rasa ni yang terakhir berkaitan sistem pelaporan PDPR KPM Yang ni paparan saya lah. Yang pertama, ni ingatan mesra pada rakan-rakan. Saya harap cikgu isilah. Baru ni pun minta maaf lah saya naikkan nama juga sebab memang dah nama tersebut dinaikkan di PPD tapi kita alhamdulillah baru ni kita tak terlibat dengan sekolah-sekolah yang bottom yang dipanggil lah. Lepas mesyuarat tu dia dipanggil beberapa sekolah lah. Tahniah lah. Cuma percentage kita ni tinggi jugalah sebab kita guru yang ramai. Bila guru ramai, kelas kita banyak mata pelajaran kita banyak lah untuk kelas tu. Jadi percentage tu. Jadi cikgu nak faham dalam pengisian pelaporan PDPR ini dari segi teknikal dia, cikgu tak boleh isi melebihi 4 hari. Kalau cikgu nak postpone pun pengisian sebab nak tahu kehadiran dan macam mana cikgu nak ni, cikgu pastikan dalam tempoh 3 hari. Sebab selepas 3 hari kalau kita klik kalender yang cikgu saya tunjukkan tu, dia dah tak keluar tarikh tu, dia dah kabur. Betul kan? Saya tak tahulah, semalam saya tengok dia masih kabur. Maksudnya dalam tempoh kalau kita nak isi yang hari ni Khamis, kita boleh isi sampai yang hari Selasa saja. Hari Senin, hari Ahad kita tak boleh isi dah. Sebab tarikh tu dah tak boleh klik. Jadi cikgu kena pastikan kalau cikgu nak backdate, sebab apa saya kata backdate? PPD pun dia backdated. Dia akan ambil rumusan tu pada hari Jumaat. Seminggu. Rumusan PDPR kita ni, andai kata dia akan tengok siapa cikgu yang tak ikuti PDPR, yang ikut. Dekat bawah tu sebenarnya ada analisa sebenarnya. Kalau ikut analisa saya, dekat bawah yang di bawah ni, saya boleh ikut analisa penuh. Analisa cikgu yang ikut PDPR, analisa cikgu yang tak ikut PDPR.
Cuma setakat ni saya baru highlightkan baru ni lah. Jadi saya terima kasih pada tindakan cikgu-cikgu tersebut. Saya tengok dah ambil tindakan. Daripada 13 tu, saya ambil daripada 13 hari bulan semula 13 hari bulan Jun sehingga sekarang. Sebab ada yang tak masuk, dia tak isi lah semua. Jadi saya harap selepas ni, setiap minggu mesti semua orang mengisi. Sebab tak ada yang berkecuali setiap minggu tu. Sebab kita subjek seminggu tu memang semua subjek kita ada dalam jadual PDPR. Tak ada yang kita next sambung 2 minggu. Kita seminggu tu dah complete. Jadi mesti setiap cikgu ada dalam pengisian pelaporan ini. Dan pastikan pengisian itu kalau nak backdated sekalipun dalam tempoh 3 hari. Ada nak tanya tak tentang ni? Untuk sini, boleh terus PM saya kalau ada masalah. Saya akan reset macam mana kalau tak boleh masuk. Ataupun Cikgu Faris. Cikgu Faris lebih mahir lah sebab dia dapat taklimat ni. Cikgu Faris ada talian, dalam talian? Ada? Ada nak cakap tak tentang ni? Nak update sesuatu? Halo? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi setakat ni itulah yang saya nampak dalam online ni, dia hanya boleh isi dalam tempoh 3 hari saja selepas hari yang tarikh yang kita mengajar tu lah. Okey, yang kedua yang terkini yang saya dah masukkan video contoh macam mana nak buat tu, iaitu melibatkan kehadiran murid. Kehadiran murid ni mesti isi dan backdatednya bermula 11. Maksudnya yang sebelum-sebelum ni 13 Jun sampai ke atas tu sehingga sebelum 11 ini tak perlu isi kehadiran tu. Isi sehingga bermula 17 pada hari Ahad 17 ni rasanya hari Ahad yang lepas lah. Hari Ahad minggu ni sehingga hari inilah. Dan untuk ini sebenarnya dia buat rintis. Nanti dia akan dapatkan analisa beberapa buah negeri yang terlibat ni. Yang dimaklumkan pada saya lah melalui PPD, dia kata YB Menteri ni nak tengok dari segi data dia. Mungkin dia punya KPI dia lah. KPI dia sehingga ni dia nak tengok data dia. Dan data tu terus dia boleh tengok lah dari segi, sebab online ni terus boleh dipantau terus hingga ke peringkat kementerian selagi dia boleh akses lah. Okey, ada nak tanya tentang ni? Sebelum ni dia sebenarnya ada kelas gabung, tapi setakat ni saya tak pasti, rasanya tak ada. Ada cikgu yang isi kehadiran kelas gabung, terutamanya subjek pendidikan Islam dengan moral. Ada masalah tak? Cikgu Sanggaran? Cikgu agama ada tak? Macam mana yang isinya? Ya, ada masalah. Masalahnya apa? Cerita sikit. Kalau macam nak isi kehadiran moral kan ada gabungan 4 kelas. Pijak, ceria, jujur, setia. Jadi kita rasa macam tak boleh nak isikan kehadiran, nak gabungkan ke 4 kelas. Hari tu pun I nak daftarkan 1 kelas. Lepas tu I rasa I buat salah. So I tinggalkan macam tu je. I nak confirmkan balik dengan Cikgu Faris. Macam mana nak handle. Faris boleh bantu Faris? Boleh Rasanya Cikgu Faris boleh bantulah tu. Sebab saya pun hari tu dia bagi taklimat, dia suruh follow je video tu. Perasan tak video dalam Telegram tu yang saya masukkan? Kat situlah panduannya. Sebab Johor pun pinjam Terengganu punya contoh tu. Sebab mereka pun tak ada taklimat yang khusus. Cuma bila keluar je tapak ni, isunya dia nampak kat sini adalah kehadiran ni saya nampak kelas gabung. Kelas gabung ni biasanya kalau kata di peringkat kita sekolah rendah ialah agama Islam dan moral lah. Yang lain-lain tak ada kelas gabung. RBT dengan TMK gabung tak? Tak kan? Dia pemulihan gabung. Pemulihan gabung. Pemulihan dengan BM. Jadi antaranya itulah. Jadi Cikgu Faris boleh bantulah sebab ni teknikal. Teknikal jadi nanti rujuk Cikgu Faris jangan tak isi pula macam mana sebab murid tu mesti diisi kehadirannya. Okey, ada nak tanya tentang ni? Kan dah dekat 1 jam lebih saya rasa dah memadai lah untuk hari ni untuk akan datang lambat lagi lah insyaAllah. Kalau perlu kita akan buat lagi lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, ada beberapa soalan saya buka pada semua rakan-rakan ataupun puazah. Puan ni ada Cik Zul ke apa-apa saja yang tak berkaitan ni ke, nak berkaitan koko ke boleh kita gunakan ni. Ada maklumat yang boleh disampaikan. Kadang-kadang sampai dalam Telegram tu kadang-kadang bila kita tengok online-nya tak ramai. Saya harap cikgu untuk rasmi tu cikgu buka lah baca. Jangan terlepas pandang, takut terlepas pandang kan susah. Sebab baru ni pun ada cikgu yang mengadu kat saya, dia isi pelaporan PDPR tu link lama. Dia isi tapi dia pakai link lama. Jadi dia tak perasan. Tak apa, saya tak salahkan dia lah. Mungkin banyak sangat link
Tapi kita kena alert kita kena alert tentang apa update yang terkini Puan Azhar ada Puan Azhar kata-kata hikmah ke? Okey, dia cakap dah tadi dah, rasa okey dah, tak ada apa-apa kot. Tak ada apa-apa. Puan Aini tak ada. Cik Zul ada Cik Zul? Tak ada. Ada maklumat tentang PJSK sebenarnya on Markah PJSK on, setahu saya lah. Dan dia minta sekolah alert tentang markah-markah yang melibatkan PJSK, terutama melibatkan markah kehadiran. Sebab ni markah dia besar daripada 110 markah tu 40-nya daripada kehadiran. Jadi cikgu, saya nampak usaha tu dah ada lah guna link Telegram dan sebagainya Dan sama juga kena highlightkan, jadi guru kaunseling mungkin boleh collaborate dengan Koko juga nak masukkan apa yang penting budak buat waktu PDPR ni. Selain PDP pembelajaran, untuk tahun 4, 5, 6 dia kena sertai apa. Sebab nak kena beritahu dia bahawa CJ tu sangat penting kepada mereka-mereka nanti, terutama yang berhasrat nak masuk sekolah khusus nanti. Saya iaitu dengan cikgu Hasiswana, cikgu Hasiswana ada cadang nak buat taklimat tu, tapi orang yang nak bagi taklimat tu dah pindah ke Kedah. Kita punya PPS dah pindah. Jadi taklimat tu heavy dulu. Dan sekarang ni PPD minta supaya benda-benda yang berlainan dengan PDPR, perkara lain yang melibatkan PDPR dia minta tangguhkan dulu. Jadi kita fokus tentang taklimat seperti inilah. Okey, kalau tak ada apa, ada siapa-siapa? Kalau tak ada apa-apa, jadi saya tangguhkan dulu. Ini ibarat PLC lah Nanti Cikgu Subhashini mohon. Cik Imran. Ya. Siapa tu? Boleh tak saya nak cakap sikit? Oh, boleh. Cikgu Nizam. Okey, boleh. Saya tutup ni Dah saya berhenti yang ni. Okey. Okey, boleh Cikgu Nizam teruskan. Sekejap je berkaitan KJKT. Jadi untuk makluman rakan-rakan semualah, program yang terdekat untuk kita adakan ialah yang pertama Majlis Persaraan Ustazah Hashimah Dwi yang akan bersara pada 27 hari bulan 8 ni. 27 hari bulan 8 dan Majlis Persaraan Tuan Guru Besar lah pada 6 hari bulan September. Jadi kita dah tahu dah jawatankuasa kerja kita dah bentang, tapi ada beberapa perubahan yang kita akan buat bergantung kepada keadaan semasa. Jadi cuma saya menyeru kepada rakan-rakan untuk apa yang kami telah bincangkan dalam jawatankuasa KJKT, kita nak yuran KJKT tahun ni kita bayar penuh lah kerana kedua-dua majlis tersebut. Kemudian saya minta rakan-rakan untuk sama-sama memikirkan macam mana kita nak adakan majlis sambutan persaraan Cikgu Hashimah Dwi dan Guru Besar dengan norma baharu. Sebab KJKT memang tak pernah ada pengalaman macam ni. Jadi ini sesuatu yang baru. Jadi kita mungkin akan buat rehearsal beberapa kali untuk adakan YouTube live. Mungkin lepas ni bacaan Yasin ke, kita akan cuba buat YouTube live. Kita akan bincang dengan panitia pendidikan Islam. Sebenarnya ini bertujuan untuk kita cuba melihat apa-apa kelemahan dalam pelaksanaan dia untuk kita laksanakan pada majlis sebenar nanti. Sama-sama lah fikirkan kalau ada idea ke apa ke, boleh direct PM saya, ke Ain, Kak Wan Rosna ataupun mana-mana AJK KJKT. Itu daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Rohaniza. Jadi saya dah terbuka ni balik nak buka balik kat sini dah tak tahu dah. Okey jadi rasanya tak ada apa, rasa panjang juga saya bercakap ni, tapi yelah saya pun tak nak banyak sebenarnya. Banyak kali kita berjumpa takut mengganggu PDPR perancangan cikgu, sebab apa yang diberitahu oleh PPD apa-apa sekarang ni KPM minta kita fokus kepada PDPR ni, dan kita cuba fikirkanlah sebab kita bila dah hari dah bersekolah ni tak panjang, dalam berapa tadi 19 minggu tinggal, tak sampai 100 hari. Jadi kita fikirkan terutama dari segi pencapaian pelajar kita lah, walaupun dalam keadaan norma baru ni kita tak boleh jumpa, tak boleh secara bersemuka dan lihat sendiri depan mata kita macam mana murid kita. Saya harap cikgu fikirkan apa tindakan yang sesuai untuk membantu murid kita mencapai apa yang sepatutnya dicapai dalam persekolahan pada tahun 2021 ni. InsyaAllah
Kalau ikut makluman Menteri Pendidikan, Perdana Menteri, saya dengar dalam berita tu dia kata dia mensasarkan tahun ni 100% kita disuntik. Dan rakan-rakan kita pun ada yang dah disuntik. Satu lagi saya lupa, yang dah disuntik itu mohon beritahu cikgu saya ataupun cikgu Farid ataupun Cik Wan untuk kita update dalam e-operasi. Yang dah suntik 2 dos penuh. Sebab dulu masa saya minta data, saya menghadapi masalah mendengar kalau ikut dalam data, yang kita isi data dahulu adalah yang awal. Kalau ada perubahan, dah suntik 2 kali, tolong maklumkan supaya kita boleh update dalam e-operasi. E-operasi ni penting sebab dia data big data kita sebagai penjawat awam dalam KPM ni. Jadi kalau tak ada apa-apa daripada lain-lain, daripada cikgu, daripada pentadbir, jadi saya tangguhkan dulu ataupun berhentikan dulu di sini. Saya temui di web. Kita berhenti dulu di sini, nanti jumpa lagi. Selamat bercuti, selamat menyambut hari apa ni? Oh, saya lupa kepada Cikgu Iliana. Cikgu Iliana ada? Rasanya hari ni hari terakhir dia lah. Sebab dia kalau ikut Cikgu Hafidah tamat cuti bersalin pada 16 bulan 7. Jadi saya ucapkan terima kasih dan atas kerjasama Cikgu Liana lah kerana membantu pihak sekolah dan Cikgu Najmina. Cikgu Najmina pun kalau ada, terima kasih kerana membantu pihak sekolah sebagai guru gantilah selama ini. Dan dia harap kalau di masa akan datang, kalau ada ruang dan peluang boleh lagi berkhidmat di sini. Dan permohonan untuk apa ni, yang guru yang masuk besar-besaran tu, mohonlah mohonlah kalau cikgu rasanya cikgu layak lah untuk mohon. Kalau ada rezeki, bulan 10 nanti kita terima lah guru yang ramai lah. Bulan 10 bulan 10 nanti Cikgu Hamizan kenapa nak beritahu, nak say bye Cikgu Hamizan dapat pindah lah. Apa boleh cuba insyaAllah Cikgu Hamizan InsyaAllah. Segak dapat, segak. Bila ramai cikgu masuk minta boleh keluar lah Boleh keluar tu. InsyaAllah. Kena selalu pergi Putrajaya tu. Okey, jadi kalau tak ada apa, saya ucapkan terima kasih. Saya ucap saya setinggi tahniah dan terima kasih lah sebenarnya. Saya menghargai sangat atas pengorbanan cikgu, usaha cikgu Saya faham ada cikgu sampai malam buat kerja Nak rakam satu video untuk kelas tu pun berjam-jam nak siap Jadi itulah pengorbanan kita insyaAllah. Benda yang baik itu kalau kita niatkan ikhlas, dapat dah. Kalau tak dapat di sini, insyaAllah di akhirat nanti. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berhenti di sini. Terima kasih semua. Terima kasih, Imran.